A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah, insyaallah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul pada malam ini sefaham inilah para fesi dan juga mungkin para pengendali kan, insyaallah. So nampak slide kan? Okey, so kalau nampak slide tu sefaham mana ini adalah siri yang pertama ataupun sesi yang pertama dalam siri pelatihan fesi Kadir Doa Muslih lah. Of course kalau ada tersilap apa-apa boleh betulkan. So yang seperti disebut tadi, insyaallah okey. By the way, di kalangan peserta ni boleh juga nyatakan, just nak test ruangan komen ni, chat ni, siapa yang pernah dengar Ana menyampai dan siapa yang tak pernah. Dan kalau pernah, kalau ingat apa yang dia sampaikan tu boleh nyatakan juga. Walaupun Ana rasa kalau batch-batch tertentu dalam yang lalu LKD mungkin akan pernah lah kan. Tapi teringin nak tahu jugalah kalau ada yang tak pernah. Okey, insyaAllah. So, Ana namakan sesi malam ni macam ni lah kan? Apa artinya saya seorang fesi. Fesi ni rasanya singkatan facilitator kan. Tapi walaupun dari segi wordnya tu rasanya kita akan define lah malam ni. Fungsi fesi tu namanya, adakah hanya facilitator sesi tertentu dan sebagainya. Dan seperti yang disebut, fungsi ataupun peranan Ana malam ni adalah dalam sesi mind setting. Nanti akan ada sesi-sesi lain yang lebih teknikal, yang lebih menjurus kepada aspek-aspek tertentu yang akan dalam sesi-sesi yang akan datang lah, insyaAllah. So sesi malam ni mainly fokus kepada mind setting. Dan bila cakap mind setting ni, insyaAllah kebanyakan bendanya adalah benda yang bukan kita tak tahu, cumanya kita just nak sebagai titik mula, sebagai titik mula untuk perjalanan antum sebagai fesi, berperanan sebagai fesi nanti, kita just menyusun kembali kita punya mindset, pemikiran untuk benda-benda penting. Bukan kita tak tahu, tapi nak kata kembali menyusun supaya kita align apa yang kita perlu online, insyaAllah. Okay, insyaAllah, bismillah. Now, bila sebut apa-apa yang kalau Ana ni dijemput untuk mind setting, Ana rasa siapa yang pernah dengar Ana bagi mind setting apa-apa, biasanya dia akan ada template yang sama, sebab Ana akan bermula pada titik yang sama, generally speaking. Pada Ana, of course mungkin juga kerana Ana ni umur dah mencecah umur yang selama Ana hidup sebelum ni, dari zaman sekolah, zaman FPT, terasa umur ni yang dikategori sebagai umur orang tua, 40 ke atas ni. So bila mencecah je umur 40-an beberapa tahun yang lepas, tiba-tiba terasa macam dekat dengan kematian. So nak bermula di titik itulah. Walaupun dari kecil, dari itu kita meyakini, kita mengimani bahawa mati itu boleh datang tiba-tiba, bila-bila, pada mana-mana waktu. Tetapi rasanya perasaan kita sentiasa menyimpan perasaan macam insyaAllah lama lagi kan. Seperti itulah. Ana pun terasa begitu until bila tiba umur 40 tu terasa macam whatever, nak kata apa, umur pengakhiran ajal akan mendatang tu, rasanya whatever that umur dah lebih dekat dengan kematian berbanding kelahiran lah, biasanya. So sebab tu terasanya berbeza. So Ana nak mengajak untuk kita remind diri kita bahawa ini hakikat kehidupan yang kita mengaku, kita meyakini, cumanya kita nak sentiasa refresh. Anjuran Nabi SAW juga ialah zikrul maut, sebab dia ada impact yang besar dalam konteks bila kita memilih apa yang kita nak buat. Dan bila bercakap tentang kematian, at the end of the day, yang kita harapkan, yang kita nak, tak kisah bila dia datang, kita nak dia datang dalam keadaan kita tidak ada penyesalan. InsyaAllah kita tak nak kembali dalam keadaan menyesal. Kita nak kembali dalam keadaan yang Alhamdulillah kita dah selesai. Apa yang perlu diselesaikan, kita dah selesai. Tidak ada hutang, tidak ada tertangguh, tidak ada benda yang tak settle, insyaAllah. Itu harapan kita. So bila kita memikirkan benda ni, dan juga memikirkan bahawa dia boleh datang bila-bila masa, mungkin esok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, mungkin 20 tahun lagi, whatever it is, ada beberapa benda yang kita kena realise bahawa
Sekiranya ada beberapa perkara yang tak selesai, dia akan menimbulkan satu persoalan, adakah kita akan menyesal? Dan na'udzubillah, penyesalan kematian ni dia penyesalan yang tidak ada penghujung kan. Na'udzubillah. Sebab tak tahu ada yang pernah mengalami ke tak, maknanya bila masuk exam menyesal, alah kenapa tak revise chapter tu, or whatever lah. Penyesalan tu pun kadang-kadang dah sampai rasa senak perut ada juga, especially kalau keluar examnya menyesal, alamak tadi, ya Allah. So perasaan tu perasaan yang kita boleh rasa dia bukan teori dah, masa ketika tu dia rasa, tetapi itu benda yang kita masih ada chance untuk repeat, paling teruk pun ataupun dan sebagainya, ataupun mereka kita jatuh. Tapi bila kita cakap pasal kematian, na'udzubillah, dia satu benda yang kita tak akan dapat move on lah, dan sebab tu kita nak prepare dari sekarang. So bila kita sebut, dan anak akan just highlight keyword insyaAllah yang rasanya tak ada yang tak pernah dengar lah, anggapan anak. Tapi kalau ada yang silap, ada yang kata ni term ni tak pernah dengar, boleh bagi tahu di ruangan chat tu. Bila kita cakap kalau umbudiah kita tak settle na'udzubillah, itu memang na'udzubillah lah, kita tak even ingin bayangkan so adakah kita dah menyelesaikan semua benda yang kita patut selesaikan sebagai hamba Allah, sebagai khalifah, sebagai umat wasatah. Ni dah masuk kepada term yang mungkin kalau kita tanya semua umat Islam, tak ramai yang pernah dengar word-word ni. Tetapi kalau lepasan LKD, anak yakin biasalah, ataupun lepasan Muslim biasa, ataupun syahadatul haq contohnya. So word-word yang kalau kita sebut je, rasanya dia akan link dengan ataupun trigger kita punya paling kurang memory, lagi bagus kalau perasaan, kepada tugasan yang kita rasa, oh itu tugas kita, itu tugas aku. So selama ni aku dah buat ke tak, dan kalau Allah panggil, adakah dalam keadaan yang aku akan menyesal tak buat lagi, ataupun bagaimana? That's the biggest question of all. Now, bila kita cakap pasal apa yang kita nak buat, whatever yang kita nak buat, be it dalam career, be it dalam keluarga, pemilihan pasangan, dan benda-benda yang bersifat lebih teknikal, program apa nak buat, macam mana nak berperanan dalam program dan sebagainya, dan kita punya perbincangan ni agak terjurus kepada itu kan. Akan ada program yang dibuat, dan antum akan berperanan di situ. Bila kita cakap how, why dan sebagainya, kita tak lari daripada 3 sumber utama lah dalam memandu hidup ni kita ni kan. Al-Quranul Karim, wahyu daripada Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita. Sunnah Rasulullah SAW sebagai ikutan kita, dan juga pedoman daripada sirah Rasul SAW dan para sahabat. Dan so 3 source ni yang kita alhamdulillah mendalaminya, at least to a certain extent di sekolah, apatah lagi yang continue lepas tu kan, dengan LKD, dengan selepas itu kalau kita terus dalam sistem tarbiyah, benda tu sentiasa dimantapkan. So 3 sumber ni adalah sumber yang kita takkan lari lah daripada bila kita cakap kita nak decide apa-apa, bagaimana sepatutnya dan sebagainya. Ini sumber utama yang kita refer. So dalam perbincangan kita bila kita cakap mind setting pun, dia takkan lari daripada 3 sumber ni lah. So just untuk refresh big picture sebelum kita pergi kepada lebih spesifik. Of course setakat ni dan until a certain point, mind setting ni adalah mind setting yang sebenarnya terpakai kepada apa sahaja yang kita nak bincang sebenarnya. Cumanya pada Ana, persoalan lah, kalau kita persoalan kita semua, adakah semua benda yang kita buat kita boleh link dengan benda yang paling besar ini, ataupun dia sebenarnya, kenapa the first place aku buat benda ni? So kalau ada benda dalam kehidupan kita yang kita tak dapat link tu, persoalan dia lah, adakah dia tu sia-sia? Sebab in the end of the day, yang kita akan bawa balik benda-benda yang berkaitan dengan apa yang kita boleh bawa balik lah kan. So kalau benda yang ni tak ada kaitan langsung ni kan, so apa faedah ni? So that is the question that we should ask ourselves. Okay, so terkait dengan benda-benda besar tadi, so just untuk refresh lebih detail sedikit, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita tahu ayat ni, dan bukan hanya kita ayat ni kita tak boleh claim ini ayat LKD, sebab rasanya semua yang ambil subjek agama SPM kena tahu ayat ni. Cumanya anda mengharapkan kita punya penghayatan lebih lah daripada orang yang lain. Satu persoalan ibadah hamba Allah so anda nak highlight kepada satu dimensi lain, sebab kebanyakan kita ni anda pun tak sebab ta'aruf background masing-masing, mungkin ada yang di IPT, mungkin dah bekerja dan sebagainya. So kadang-kadang persoalan ni menjadi lebih real. Kalau kita ambil 2 ayat ini, kita bukan hanya ambil ayat surah Az-Zariyat ni yang ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tapi kita ambil ayat lepas tu juga, ma uridu minhum min rizq
wa ma uridu ayyut'imun. So ana highlightkan kat situ warna hijau, warna kuning tu. Tiga perkataan liya'budun, rizq dan yut'imun. So quite interesting kalau kita ambil package ayat ni. Bukan hanya ambil satu ayat tapi ambil ayat yang lepas tu juga. Allah menyebut ini kau dicipta tak lain tak bukan untuk ini. Lepas tu bila Allah sebut ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu an yatmun, maknanya dia on the other hand bukan yang ini kan. Bukan ini yang aku nak. Ini yang aku nak, bukan ini So jadi quite interesting bila Allah sebut yang aku nak, kau sepatutnya fulfill liya'budun, mengabdikan diri kepada aku, dan bukan rezeki dan bukan memberi makan yut'imun, bagi makan. Which is quite interesting kalau kita tanya kenapa Allah highlight dua benda tu kenapa Allah tak cakap pasal buat maksiat ke dan sebagainya kan, buat lara ke. Sedar tak sedar, manusia secara keseluruhan, yang baik yang tak baik, yang muslim yang tak muslim, kesibukan utama di dunia ni boleh disimpulkan pada isu mencari rezeki dan mencari makan isu mencari rezeki, mencari makan. Kadang-kadang kita daripada, kalau yang lagi sampai ke level tertentu tu, sampai even tadika, nak masuk tadika yang bagus, sekolah yang bagus, sekolah menengah yang bagus, industri yang bagus. Kenapa? At the end of the day, untuk secure rezeki yang bagus So dan kerisauan parent apa semua tu kadang-kadang berpaksi di situ apalah nasib rezeki dia dan sebagainya. So itu kesibukan dan concern utama yang kebanyakan manusia, muslim atau tidak, concern padanya. Maknanya isu cari rezeki dan isu, kalau kita cakap yut'imun tu, putting food on the table lah, korang putih cakap Persoalannya adalah kita juga begitu. Dan kalau kita begitu je, macam mana nak meletakkan diri kita dalam ayat ini bila Allah kata fungsi kau, tugas kau, tujuan kau ialah satu ni, bukan yang ini sebab dia macam, kalau kita just ambil literal, dia macam ada kontradik antara menjadi hamba Allah dengan mencari rezeki dan cari makan. Now, ana bila sebut benda ni, ana yakin ramai kita akan ada jawapan yang direct kata macam, bukan ke cari rezeki, cari makan tu part of tugas sebagai hamba Allah juga kan. So asal salah pula Now, betul bila kita cakap sebagai seorang muslim, perlu tak mencari rezeki, perlu tak memberi anak isteri makan? Yes, perlu dan menjadi kewajipan So mencari rezeki adalah salah satu tanggungjawab sebagai hamba Allah, itu for sure. However, anda nak highlightkan keyword dekat situ, dekat sinilah salah satu dia bukan satu-satunya, dia salah satu. So bagi orang yang sibuk mencari rezeki dan dia claim kesibukan dia mencari rezeki kerana itu tanggungjawab dia sebagai hamba Allah, dia akan serius yang sama juga dengan tanggungjawab lain sebagai hamba Allah, betul tak? Allah listkan ni tanggungjawab engkau. So macam mana pula dia boleh double standard kalau dia kata reason dia cari rezeki untuk fulfill tugas sebagai hamba Allah? Sebab tugas lain pun ada juga. So dia akan jadi semua pun serius lah, semua pun serius. So bagi orang yang dia serius hanya cari rezeki tapi benda lain dia tak serius, lepas tu dia claim dia serius tu kerana tugas sebagai hamba Allah, something yang pelik di situ sebab kalau kita buat something tu kerana itu adalah fungsi kita sebagai hamba Allah, kita akan serius juga dengan tanggungjawab yang lain yang Allah sebut juga ini sebagai hamba Allah, ini juga tanggungjawab Allah So bila kita ambil contoh roles and responsibility yang kita ada so Ana bagi contoh 3 lah. Satu yang kat bawah kiri tu beribadah, ibadah fardi solat ke, puasa Ramadan ke, tu kita clear sebagai hamba Allah kau kena buat benda ni. Tak buat memang tak ada orang boleh claim lah, aku tak solat. Kenapa kau tak solat ni kan? Apa kau nak paksa aku at least hamba Allah yang bagus kan. Macam mana kau tak solat kau boleh claim macam tu? Ataupun dan yang ambil yang kedua pula, yang bawah tu ialah mencari kalau macam tu macam nampak study kan, tapi kategori itulah berusaha belajar sungguh-sungguh, bekerja, mencari rezeki dan sebagainya. Now, possible tak untuk orang hanya buat salah satu dan mengabaikan salah satu yang lain, dan dia claim dia buat tu kerana itu tugas hamba sebagai hamba Allah kan? Maksudnya, kau ni sibuk kerja je sampai tak solat ni, kan Allah suruh kita bekerja. Jawapan tu pelik kan, sebab kan Allah juga mewajibkan kita solat. So dia macam dia tak boleh di double standard gambar tu, ataupun buat satu tinggal yang lain. Sama juga macam kau ni tak kerja ke? Kau tak nampak ke aku sentiasa beribadah solat ni kan? Ini kan tuntutan Allah. Ya, tapi rezeki itu juga tuntutan Allah. Mencari rezeki lah. Maknanya mencari rezeki at least to the level yang kita boleh menampung nafkah keluarga kan. Sebab kalau kita sengaja tidak mencari itu dan sehingga tak dapat bagi nafkah tu, dia jadi satu kesalahan, dia boleh dituntut itu hak yang kita perlu tunaikan. Alright, so sama juga. So Ana add lagi satu gambar kat situ ialah nak menggambarkan dakwah lah tu kan, mengajak orang
So ni just nak highlight 3 of many. Kita ada juga hak-hak kepada parent apa semua. Itu pun sebenarnya tak boleh dinafikan, itu semua tuntutan sebagai hamba Allah kan. Kita tak boleh kata, kenapa kau tak jaga parent kau? Aku akan sibuk mencari rezeki kerana Allah. Tak, Allah suruh juga kan. Parent tu juga satu tuntutan. So dia jadi tidak boleh dilupakan mana-mana. So yang nak di-highlight di sini, kalau orang tu paksi dia dah kalau macam ayat tadi tu, sebab kebanyakan orang kesibukan dia mencari rezeki, mencari makan tu bukan kerana sebagai hamba Allah, sebab otherwise dia takkan menyampingkan yang lain. Otherwise tak logik untuk dia mengabaikan yang lain. So maknanya reason dia something else. So kita nak mengelakkan begitu. So sekiranya kita dah benar melihat semua benda tu, oh ini Allah suruh tak? Allah suruh cari rezeki ni sebab aku serius. Kita akan tengok semua benda yang Allah suruh dengan keseriusan yang sama, insya-Allah. Kan? So dia jadi macam, sebab tu ada setengah-setengah soalan tu dia quite interesting kan, bila orang tanya macam mana anda masih boleh ni dalam keadaan dah sibuk bekerja contohnya begitu kan. Dia macam bukankah itu semua surah Allah, so kenapa nak kata macam soalannya something tu macam add on kan, macam add on kepada benda yang tu. Tapi bukankah itu semua sepatutnya serentak. Anyway, itu yang pertama bila kita cakap pasal apa yang kita sepatutnya rasa, yang menjadi titik tolak kepada apa kita buat semua benda, termasuk apa yang kita nak bincangkan malam ni. Kemudiannya satu lagi of course ayat auzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat pasal khalifah kita jelas ayat ni di awal surah Al-Baqarah. Ni exercise yang biasa Ana suka buat kalau orang yang first time dengar khalifah ni, tapi Ana yakin antum tak ada yang first time dengar. So kita just go through as an exercise yang biasanya maknanya kita taklah buat exercise ni actual. Ana just go through slide ni. Biasanya akan tanya, khalifah ni kau tahu tak apa kerja dia kan? Cuba bayangkan tugas khalifah. So biasanya orang akan bayangkan, okey bayangkan something di kepala. Bukan bayangkan ayat bayangkan visually apa yang sedang berlaku, apa yang dia buat. Kemudian Ana tanya pula kan, okey, so kau faham tugas khalifah ni tugas orang tertentu saja ke ataupun tugas semua orang? Dan biasa semua orang akan jawab tugas semua orang. Anda tak jarang lagi pernah dengar orang jawab tugas orang tertentu kan. Lepas tu Anda tengok, okey, yang antum bayangkan tadi, yang korang bayangkan tadi tu, korang bayangkan yang boleh dibuat oleh setengah orang je ke? Yang semua orang boleh buat? Sebab setengah tu bayangkan ketua negara dia kata. So semua orang jadi ketua negara ke? Ataupun kan? Dan korang bayangkan tu diri korang juga tak? Kan? Sebab setengah-setengah bayangan tu memang dia tak pernah bayang untuk diri kan, ketua negara apa. Lepas tu korang nak jadi ke tu? Tak orang lain kan. So macam mana kita fitkan benda tu? Sedangkan kita on one hand kita kata tugas tu semua orang termasuk aku, tapi bayangan tugas ni yang memang tak semua orang boleh buat, termasuk aku pun tak nak buat kan. So tapi kau kata tugas khalifah tu tugas kau kan. So there's something wrong there bila kita tak boleh membayangkan benda yang sepatutnya semua orang boleh buat, dan apakah tugas tu dan aku kena buat apa. Harapnya kita dah selesai benda tu. Kalau kita masih pun so kena fikirlah benda ni, sebab ini soalan yang amat asas, salah satu versi ni secara ringkas, salah satu versi ayat skema yang biasa orang guna ialah tugas khalifah tu memakmurkan bumi. Yang boleh dia terima yang pun diterima walaupun dia agak umum. Kalau siapa yang menjawab macam ni, Ana akan jawab macam ni lah. So apa sebenarnya yang menyebabkan bumi tak makmur? Sebab kalau kita kata kita nak memastikan bumi ni makmur, so the key question ni lah, yang menyebabkan tak makmur tu apa? Adakah sebab kurang bangunan tinggi? Adakah sebab kurang teknologi? Isunya adalah isu orang yang menyebabkan, orang yang bermasalah yang menyebabkan dunia ini tak makmur, yang melakukan jenayah, yang melakukan kerosakan. So at the end of the day, bila kita realise benda tu, bila kita melihat ramai orang yang tidak ada pendoman, either memang dia tersesat, tak tahu dia nak buat baik tapi jadi buruk, contohnya kan. Kat Malaysia ni banyak contoh juga kan. Rasanya macam dia ikhlas, dia rasa dia nak kebaikan, tapi idea-idea tu sebenarnya menyeleweng kan. Tanpa bawa contoh yang panjang kat sini. Biasanya kadang-kadang orang yang officially Muslim tapi agak liberal, kadang-kadang cara fikir dia rasa itu baik. Tapi kadang-kadang kita tahu tak, secara syar'inya memang tak, dan Allah tahu itu tidak. Kalau nak bagi contoh, Anda pernah dengar sekumpulan pelajar Muslim di tempat Anda belajar dulu. Tempat Anda belajar ni unit 10 masa degree. So dia agak berbeza lah demografi orang yang masuk situ. So masa dalam presentation dalam kelas dalam presentation, dia orang bagi idea agak menarik. Dia kata, kita orang punya pandangan lepas berbincang, untuk menjamin kebahagiaan kita kena kenal. So kita orang cadangkan kena duduk serumah sebelum kahwin.
Siapa boleh bayangkan orang Islam cakap macam tu? Macam kita macam ni mana Allah Akbar apa benda ni kan. Tapi dia secara jujur rasa itu bagus kerana idea dia lah, kerana kata kan kalau tak macam nak kenal kan. So itu nak cakap contoh-contoh orang yang hidup tanpa pedoman. Kadang-kadang dia bukan sengaja nak merosakkan, tetapi idea dia yang dia rasa bagus tu sebenarnya merosakkan. So kita kena bagi dia pedoman yang betul supaya dia tak merosakkan orang tanpa dia sedar. Apatah lagi memang orang-orang yang memang nak merosakkan orang tu, na'udzubillah, apatah lagi. So bila kita realise benda ni berlaku, so tugas kita apa? So bila kita kata dalam konteks tadi, memakmurkan bumi, masakan bumi makmur dan sebagainya, yang menyebabkan rosak ni orang-orang ni yang tak ada pedoman. So primary tugas kita kena pastikan dia orang tu dapatlah pedoman tu kan, dan dia orang act on it, dia orang beramal dengan pedoman tu, dan dunia ni akan menjadi makmur. That's the very basic of tugas khalifah lah. Sebelum kita nak cakap to a different level macam ni pula kalau ada negara yang jahat dan apa, so itu pun tugas kita juga untuk memakmurkan bumi. Of course itu higher level punya cerita, tapi paling basic kalau ini pun kita belum buat, then ana rasa ada big question mark. Kita rasa apa tugas khalifah ni kan, dan kita buat apa selama ni? Kalau kita claim itu tugas kita, ke kita buat tak perasan je itu tugas kita kan. Masa exam je kita ingat oh khalifah kan. Tapi itu harapnya kalau kita cakap kadi doat ke apa semua ni, tak adalah yang begitu kan. Alhamdulillah. Dan bila kita cakap pasal tugas khalifah, kita takkan lari daripada ayat ni juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dua perkataan daripada yang awal tadi ada dalam ayat ni. Satu ummatan wasata, satu lagi syuhada ataupun syahid. Yang kita akan dikaitkan, kalau Al-Maududi dikaitkan dengan syahadatul haq. Dan ini kenapa anda cakap dalam kaitan dengan khalifah, sebab kalau kita tadabbur surah Al-Baqarah, memang dia ada konteks, salah satu konteks ialah konteks khalifah. Awal tu Allah sebut ayat 30 yang kita sebut tadi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian Allah terus sambung khalifah yang pertama. Terus ayat lepas tu cerita pasal penciptaan Adam, Allah ajar Adam nama-nama apa semua tu. Kemudian perseteruan bermula dengan iblis, dan terus nabi-nabi semua tu, Bani Israel yang sepatutnya menjalankan tugas khalifah. Nabi semua menjalankan tugas. Bani Israel kita tahu apa ceritanya. Until pertengahan surah Allah kata kisah mereka habis, tutup buku, mereka gagal, dan dengan sebab itu kamu dijadikan umat wasatah. Kamu pula pikul beban khalifah ni. Tugas dia apa? Syuhada 'alan nas, menjadi saksi kepada manusia, bawa balik orang kepada pedoman yang asal. So tu cerita. Dan kalau kita baca lepas tu semua ayat yang hukum hakam punya berlambak ke situ kan. Itu tugas khalifah lah tu, macam mana nak tegakkan semua hukum hakam tu sampai ke habis dan habis tu bacalah ayat tu. Kalau kita tahu Allah berat ni tak boleh buat, Allah dah jawab dah kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kamu tak mampu, aku tak bagi kan. So aku bagi ni, kamu mampu lah tu. So tu in other words ayat penutup surah Al-Baqarah. Now kemudiannya satu lagi ayat yang famous, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin of course ayat ni dia macam menggambarkan tugas Nabi, sebab wa ma arsalnaka, ka tu kamu seorang Nabi, of course. Tetapi bagi orang yang memahami ayat ni dan meyakini dia nak menjadi pewaris Nabi, itu tugas yang masih bersambung sampai ke hari ini. So macam mana kaitan ini pula dengan tugas tadi? Tadi kata tugasnya khalifah dan sebagainya. Kat sini pula rahmatan lil alamin. So dia ada perkaitan direct juga, dan of course rahmatan lil alamin ni satu gambaran hujung kalau tugas khalifah tu berjaya. Bila kita cakap memakmurkan bumi, kalau berjaya dia jadilah rahmatan lil alamin lah kan. To put in perkaitan dia. Hanya kalau berjayalah tugas kita, rahmatlah satu dunia. Kalau tak berjaya tugas tu tak rahmatlah, seperti sekarang kan. Now, so apakah gambaran rahmatan lil alamin? Okey, gambaran rahmatan lil alamin macam mana? Anda rasa ada satu interesting discussion bila sebut rahmatan lil alamin. Ramai orang kadang-kadang bila sebut kita tugas kita rahmatan lil alamin, so kita kena buat baik dengan orang. Okey, baguslah buat baik orang tu, tetapi adakah itu menyelesaikan semua benda yang perlu diselesaikan untuk mencapai rahmatan lil alamin? Sebab point rahmatan lil alamin ialah maknanya semua orang satu dunia merasa rahmat, bukan kita buat baik. Sebab kalau kata tapi ada orang lain buat jahat, maknanya masih ada yang tak rasa rahmat kan. So rahmatan lil alamin ni bila sampai semua selesai, so sebab tu bila kita cakap tadi tu tugas khalifah tadi, gambaran dia satu hadis. Kat sini anda tak pergi panjang hadis ni. Yang basically hadis ni ada yang panjang, yang bermulanya bila ada sahabat yang pergi kepada Rasulullah SAW memohon untuk
didoa kepada Allah SWT pertolongan kan. Ala tastansiru lana ala tad'ullaha lana. Dan itu satu persoalan kamu tak nak ya Rasulullah, ni dipendekkanlah terus masuk poin hadis tu hadis tu lagi panjang kan. Ya Rasulullah tak nak minta kepada Allah ke kan. Kemudian jawab astagfirullah, jawab Nabi SAW rasa famous ni kan. Ni pun dipendekkan hanya just highlight beberapa poin. Maknanya sebelum ni ada seorang lelaki yang digali lubang, digergaji kepala dia sampai jadi dua kan. Itu tak memalingkan dari agamanya. Dan of course kalau kita baca lagi, disikat dengan sikat besi sampai tercabut daging daripada tulang kan. Kita pernah baca kan. Dan Ana just nak highlight hujung hadis tu. Hadis panjang sampai hujung. Wallahi, demi Allah, la yutimmanna Allah hadzal amr. Sungguhnya Allah akan sempurnakan urusan ini hatta yasira ar-rakib min ma baina Sana'a wa Hadramaut, sehingga orang boleh bermusafir daripada Sana'a ke Hadramaut. Ma yakhafu illallah, dia tak takut apa-apa kecuali takut Allah, Allah Ta'ala. Wa zi'ba ala ghanami, dan juga dia risau biri-biri dia diserang oleh serigala lah. Walakinnakum ta'jilun, tapi kamu ni tergesa-gesa. Rasanya ramai orang biasa dengar hadis ni yang hujung kan, dia orang tu dia tegur tergesa-gesa. Tapi nak kata gambaran hujung, bila Nabi SAW sebut Allah akan sempurnakan urusan ni, urusan dakwah tu ataupun Islam tu sendiri, sehingga apa, gambarannya orang boleh bermusafir jauh, tak risau. Basically mafhum tu tak risau penjenayah lah kan, sebab zaman itu travel jauh tu memang ada bandits, ada perompak di tengah-tengah jalan. Itu satu kerisauan yang real So tak ada orang risau apa-apa dah, maksudnya penjenayah seolahnya dah tak wujud kan. Itu gambaran hujung yang kita boleh relate balik dengan, sebab kat sini Nabi tak sebut rahmatan lil alamin lah, tapi Nabi sebut bila sempurna urusan ini akan berlaku. So bila kita relate dengan rahmatan lil alamin sebagai gambarannya, maksudnya itu memenuhi gambaran rahmatlah dunia tu kan. Tak ada orang risau apa-apa. Kalau kita masih risau, anak kita nak main luar pagar pun kita risau, macam mana kita nak claim dah rahmat kan. So itu gambarannya. Dan anak bawa reality biasanya anak kalau dalam LKD pun anak rasa depend on tajuk, anak mungkin akan pernah tunjuk benda-benda ni, sebab benda ni agak dekat dengan kita lah. Satu ini reality pelarian Rohingya. Selagi mana benda sebegini masih berlaku di dunia ni, bolehkah kita dah claim dah berlaku rahmatan lil alamin? For sure tidak for sure tidak. Dan gambar ni suka nak tanya juga, agaknya apa yang nak maksudkan kat sini sebab biasa orang kenal lah dua orang ni. Kalau kita tahu apa yang berlaku di China dan apa yang mereka buat kepada umat Islam di sana kan, so bolehkah kita claim rahmatan lil alamin telah tercapai kan? For sure tidak bagaimana umat Islam yang nak mengamalkan Islam pun disekat, malah apa yang sedang berlaku dan masih berlarutan. Kalau North Korea Utara, boleh tak kita nak claim realiti negara itu dan bagaimana rakyatnya apa semua tu memenuhi gambaran rahmatan lil alamin? So bila kita sebut rahmatan lil alamin, maknanya kalau macam tu maknanya untuk memenuhi benda tu satu benda yang amat besar lah kan. Maknanya sampai settle China, sampai settle Rohingya, sampai settle North Korea. Betul, memang gambaran ni amat besar kan? So macam mana nak sampai ke situ? Dan datang pula soalan, so Nabi SAW berjaya ke? Sebab Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi Nabi dah diwafatkan. So tugas Nabi selesai tak kalau dia tanya soalan tu? Dan tapi on the other hand, memang di-establish tugas Nabi SAW selesai bila diwafatkan tu, setelah tugasnya selesai. So how to understand this? And macam mana nak faham padahal rahmatan lil alamin tu tak capai. Maknanya of course kita tahu Islam telah berkembang sampai 2/3 dunia, kemudian dia jatuh balik kan. So macam mana? How do you understand? In short, secara ringkas untuk malam ni secara ringkas lah. Bila Nabi SAW telah mewariskan dakwahnya kepada para sahabat, dan para sahabat tahu macam mana nak buat until benda ni boleh capai kepada rahmatan lil alamin tu, sampai kepada hujung, dan tugas dia selesai. Faham ke? Maksudnya para sahabat bukan hanya tahu mengamalkan Islam untuk diri mereka, tapi mereka tahu bagaimana nak sambung tugas Nabi sampai satu dunia ni tercapailah apa yang dihajatkan. So ketika itu tugas Nabi selesai kan. So kenapa anda bawa soalan ni? Sebab kita kena tahu, maknanya so balik pada soalan awal tadi, tugas kita selesai ke tak bila kita mati tu, dia ada persoalan yang sama dengan sini kan. So kalau kita hanya mengamal seorang-seorang Islam dan sebagainya, tapi kita tak buat apa-apa kepada pewarisan dakwah dan sebagainya,
boleh nak claim selesai ke tak tugas khalifah tu, contohnya, and so on. So itu satu muhasabah yang besar untuk kita melihat how do we function, dan dia terkaitlah dengan program yang sebegini. How do we function in this? Adakah kita hanya nak buat tu supaya program tu alhamdulillah budak-budak happy dengan program, ataupun kita nak menghasilkan satu benda yang besar supaya semua habis program tu tahu apa yang nak buat di IPT dan seterusnya, dan insya-Allah trajektori itu akan sampai, dan kita secara direct sebagai rantaian akan sampai rahmatul alamin itu insya-Allah. Dia bukan, kita tak ada kaitan pun dengan rantaian itu. Now, disebabkan itu secara ringkasnya kita boleh nampak kenapa para sahabat ditarbiah macam mana ditarbiah. Sebab mereka ditarbiah bukan hanya untuk jadi soleh, tapi ditarbiah untuk bawa dakwah Islam ke serata alam, kan? Kalau mereka ditarbiah untuk jadi soleh sahaja, tak perlu susah payah begitu, tak perlu sampai macam amat terseksa, amat terseksa apa yang berlaku. Dan malam ni kita tak perincikan lah, memang tak sempat. Kalau kita pergi sepanjang sirah, kenapa berlaku ni, sedangkan ada cara yang sebenarnya lagi mudah. Tetapi mereka ditarbiah bukan untuk mereka mengamalkan Islam sendiri, tapi untuk bawa misi ni ke serata alam, dan untuk bawa tu dia ada ketahanan yang diperlukan. Hence tarbiahnya begitu. So soalan kepada kita juga ialah, kalau kita nak jadi rantaian kepada kejayaan itu, kita kena faham tarbiah yang kita lalui itu begitulah ceritanya, kan. Dia bukan hanya untuk buat kita jadi baik, tapi untuk kita mampu pikul dakwah ini. Sebab tu dia menekankan banyak benda beyond hanya mengamalkan basicnya. Dan bila kita cakap pasal cerita yang besar ni pula, satu hadis yang biasa dibawa, satu anjuran daripada hadis, iza kharaja salasatun fi safar falyu'ammiru ahadahum, ataupun maksud dia, jika 3 orang bermusafir, hendaklah salah seorang dilantik sebagai ketua. Hadis yang agak famous. Siapa pernah amalkan? Satu soalan yang quite interesting. Apa point dia kat situ? Kan? Point dia, kalau kita ambil literal, kalau kita bermusafir 3 orang, seorang kena jadi ketua. Dia ada beza bermusafir beramai-ramai dengan musafir secara berjamaah. Bila ada seorang ketua, baru dia jadi berjamaah. Kalau bersafir 3 orang tu, dia bukan berjamaah namanya, itu beramai-ramai. Bila ada ketua, baru nama berjamaah. Sama juga macam solat, kan. Bila ada imam, ada makmum, barulah berjamaah. Kalau ramai-ramai solat, tapi sebenarnya dia masih solat fardi, kan, walaupun ramai-ramai serentak. So sama juga travel. Travel sama, tapi semua boleh buat kepala sendiri, itu ramai-ramai nama dia. Tapi kalau lantik seorang ketua, dia adalah chain of command dia, kan. Minta izinnya, ketua decide dan sebagainya. Now, kenapa dibincang hadis ni ialah, kalau kita perasan dalam Islam, even nak musafir macam ni pun, musafir 3 orang pun amat ditekankan benda ni. Apatah lagi bila kita nak bincang benda yang nak mencapai benda yang amat besar, kan. Lagilah macam tak logik kalau dibayangkan Islam tidak menekankan berjamaah di situ. Hence datang satu pembicaraan tentang penekanan pelatihan untuk berjamaah. Dan kat situ yang datang konteks ini, tarbiyah yang sahabat lalui dan tarbiyah yang Al-Banna establish, yang kita lalui insya-Allah, adalah tarbiyah membina jundi, membina tentera-tentera yang akan menjayakan satu-satu misi. So dia dalam konteks itu, bila cakap jundi ni, dia akan berkaitan dengan amal jamaah itulah, amal berjamaah. Sebab bila kita cakap solat berjamaah pun kita tahu, kan, bila imam rukuk, kita rukuk lah, kan. Bila imam sujud, kita sujud. So dia ada unsur follow dan taat di situ. Now, penting sangat ke benda ni, kan? Kalau anda tanya, penting sangat ke benda ni? Okey. Kita boleh, kalau kita lihat dalam sejarah, kita kenal figure-figure hebat sebegini, Salahuddin Al-Ayyubi ataupun Muhammad Al-Fatih. Dan semua orang akan establish ini figure yang amat-amat hebat. Kenapa dia hebat? Sebab biasanya orang akan kaitkan dengan apa yang dia establish, betul tak? Maksudnya apa sumbangan dia? Salahuddin Al-Ayyubi kita kenal kerana membebaskan Palestin, kan. Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel. Of course disebabkan juga ada hadis yang berkaitan dengan Konstantinopel tu, kan, pembukaan Konstantinopel. Now, satu dimensi yang nak dibawa dekat sini, apa kaitan dengan kita bincang ni? Okey, Muhammad Al-Fatih kalau buka Konstantinopel, mungkin biasa juga dengar cerita ni, kan. Power tak strategi dia? Siapa pernah dengar cerita pasal strategi dia ni? Nak assume majoriti pernah dengar lah, kan. Kalau kita tengok peta ni, okey, dia ni area nak ni dua peta yang sama tapi dalam bentuk yang berbeza, kan. Dia datang daripada darat, dari darat dia datang, dan juga dari laut,
untuk masuk. Dan memang darat ni memang ada tempoh yang besar, dan laut ni pun samalah. Dan laut ni laut yang besar, maknanya laut ni bergelora. So maknanya dia bukan tempat yang strategik untuk datang sebagai kapal-kapal yang nak menyerang. Ada tempat yang air tenang kat sini yang kat sini, so strategik. Kalau dapat masuk sini, senang nak masuk ke sini. Tapi dia tak boleh masuk sebab ada rantai kat sini. Dia letak rantai sepanjang antara laut, antara dua darat tu. So kapal tak boleh masuk. So idea yang datang oleh Muhammad Al-Fatih ni ialah dia tarik kapal ni naik darat ni dan dia turun kat sana. So dia tak lalu ni kan, dia tak lalu situ kan. So strategi ni power kan. Kalau kita tengok, wah ini luar kotak kan. Dan masa nak visit museum, so ada orang ada buat museum Al-Fatih di Istanbul. Siapa yang pernah visit Istanbul tu pastikan visit jugalah museum Al-Fatih tu kan. Quite interesting. Dan salah satu macam kat wall dia tu memang dia ada ukir ramai-ramai tengah tarik kapal. Dan that's come my question. Adakah Muhammad Al-Fatih yang tarik kapal tu? Dia bagi arahan kan. Yang tarik tu adalah semua tentera dia lah kan. So yang kita kena realise begitu ialah di sebalik nama-nama yang hebat tu yang kita kenal, kita tak kurangkan kehebatan dia, maknanya kita tetapi tercapainya apa yang dia strategikan kerana di belakang dia ada ratusan ribuan askar yang taat kepada dia. So bila dia arahkan, ni bukan benda yang mudah kan. Sebab tu anak-anak suka tanya soalan ni. Kalau lah Muhammad Fatih yang sama, yang hebat yang sama, tapi di belakangnya kita-kita ni kan? Kita-kita ni belakang dia. Jadi tak episod ni? Dia kata, okey, semua tarik ni kapal ni. Kita kata apa? Astagfirullahalazim, ketua kita ni kapal laut lah, kapal air kan, pasal darat pula kan, ataupun apalah kan. Yang lagi kalau kita yang bagus-bagus pun, InsyaAllah on the way. Memang tak sampai lagi ni on the way kan. So InsyaAllah kalau sempat. So bila jawapan begitu, takkan berjaya kan. Sehebat mana pun figure di depan tu, dia takkan berjaya. Sebab tu kalau kita tengok Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ada para sahabat di belakang dia. Dia bukan, Nabi Muhammad tu bukan superhero yang terbang-terbang macam Superman dan settlekan sendiri. Dia membina orang yang hebat di belakang dia supaya benda tu boleh capai. Salahuddin Al-Ayyubi, dia melalui proses yang sama untuk meng-establish tentera yang that level untuk boleh capai. Muhammad Al-Fatih sama. So bila kita cakap pasal kita cerita panjang tarbiyah kita, adik-adik kita, LKD apa semua ni, kita nak establish orang yang mampu jadi seperti orang yang di belakang Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi contohnya. Orang-orang yang bila datang arahan daripada tokoh yang hebat tu, arahan tu akan berat sebenarnya, tapi orang tu sanggup, okey jom jalan, sami'na wa ata'na, seperti para sahabat. So itu yang kita bila kita sebut tarbiyah membina jundi itu. Tetapi prosesnya begitulah, prosesnya susah. Having understood all of this, kenapa kita cerita benda ni? Sebab dia datang kepada tadi tu. Kalau betul kita serius dengan tugas khalifah itu, dan kita faham tugas tu, rahmatul alamin tu nak kena sampai level itu. Dia bukan level kampung, level bandar kita, bukan hanya level Malaysia pun sebenarnya dah susah. Tapi bukan hanya tu, di level satu dunia kena settle. North Korea, kita tak sempat bincang macam nak settlekan benda tu kan. Rohingya pun kita tak sempat settle lagi. So dia memerlukan orang-orang yang telah terlatih, seperti orang-orang di belakang Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, ataupun di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, sebab itu kita bincang benda tu dan hopefully kita menjalani proses ke arah itu dan kita melihat adik-adik ni untuk itu juga. So untuk sustainable growth, seperti mana kita cakap bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam establish para sahabat dia akan ada benda-benda ni. Dakwah tu for sure, jamaah dan sistem tarbiyah. Of course dalam sirah sebenarnya kalau kita perhatikan memang benda ni tak dapat lari lah. Cumanya kalau dalam silibus yang normal, benda ni jarang dibincangkan, especially yang jamaah dengan sistem tarbiyah. Yang kita bincangkan secara dalam untuk kita memahami itu sunnatullahnya untuk kenapa dia berjaya dan kenapa kita ni masih struggle. Dan harapnya kita dah ada gambaran-gambaran ini. So cerita ni cerita besar, jalannya jalan yang panjang. So of course perjalanan yang panjang tu biasanya dia akan ada milestone dia. Milestone ni apa? Zaman sekarang ni macam dah tak ada milestone kan. Kat negara orang putih ada kan? Siapa pernah hidup zaman, sebab anak dulu masa kecil-kecil zaman balik Kelantan tu, zaman yang jalan-jalan kecil tu, dia setiap batu atau setiap kilometer tu ada batu tepi jalan tu yang tertulis 375 km lagi, 374. Tu milestone tu kan. Maknanya setiap mile tu ada stone tu kan. Dia macam kita makin dekat ni. So itu idea milestone. Maksudnya sepatutnya kalau kita tahu ni perjalanan kita,
So apakah penanda aras dia? Kita makin dekat ke makin jauh ni kan? So bila kita cakap dalam konteks kita, kita dah zoom in lah. Itu gambaran besar. Oh, itu tugas kita. Now, kita bercakap tentang, kita fokus pada adik-adik kita lah. Adik-adik yang bakal, sebab kita cakap pasal FASI ni. Dan Nana pun tak sure kita ni di mana. Tetapi, mungkin adik di IPT, mungkin dah bekerja kan. Tapi adik-adik kita ni, biasanya kita akan cerita tentang transition kan. Transition itu daripada lepas sekolah ke IPT. Generally, kalau kita cakap pasal LKD. Ataupun, mungkin ada yang cerita pasal Form 5 ke, ada program-program. Wallahualam. Tapi, that proses that flow. Benda ni patut difahami sebab kita bukan berbicara tentang kita buat satu program dan dia isolation. Dia program tu orang happy lah. Tak, program ni untuk prepare for the next kan. So dia kena faham macam mana rantaian tu. Kalau apa yang kita buat kat sini tak fit kepada apa yang dia perlukan di situ, dia akan jadi dia tak berjaya lah kalau kita zoom out kan. So begitu. Itu satu sisi, itu satu flow perkembangan. Memang kita akan bersekolah, masuk IPT, insya-Allah bekerja di alam Malaysia ni kan. Satu lagi flow ialah flow ini. Ni Najah letak flow begitu, nak bagi gambaran dalam sistem tarbiyah pun ada perjalanan dia. Maksudnya mula-mula dia marahlah ini, kemudian kita faham lebih marahlah itu pula dan seterusnya kan. So ini dua flow yang berlaku serentak, walaupun dia tak semestinya bukanlah maksudnya di situ jangan salah faham. Ni bukan ini lain ni Ni nak katanya dua flow yang parallel dan setiap orang ada dia punya pace dia masing-masing. Dalam hal ini bila kita kata okey, tu realiti kita, realiti transition kita yang sedang berlaku dan akan terus berlaku insya-Allah. So kita nak bila kita cakap pasal adik-adik ni, kita nak dia faham dia sedang menuju ke mana. Itu satu. Kita nak faham dia ke mana ni sebenarnya kan. So kita nak faham, alhamdulillah dia dah habis muslih, sekarang ni preparation ke IPT. Dan IPT tu just tempat persinggahan supaya nanti kita boleh perform di medan sebenar lepas tu. So setiap medan tu ada keperluan dia dan ada prosesnya di situ untuk prepare for the next. So begitu sebab tu bila kita cakap dalam konteks belajar, sebab tu kenapa kat sekolah kita belajar something supaya kita boleh faham apa yang kita nak belajar di IPT. Dan IPT kita akan tambah pula something supaya kita boleh function bekerja di medan sebenar. So sama juga dalam konteks kita sebagai khalifah, sebagai ubudiah, sebagai tugas syahadah dan sebagainya. Dia ada proses dia supaya bila masuk medan nanti kita dah ready to function. So bagi faham, ada perjalanan begitu. Kedua, bila dah realise benda tu, kita nak tanam masing-masing ada vision. So aku nak memberi kesan apa sebenarnya? Aku nak memberi impact apa? Dan benda-benda yang spesifik tu kadang-kadang kita tak boleh nak force benda yang sama saya tengok porak-peranda ni politik Malaysia dengan saya nak membersih, tak tahulah, ada yang ke situ, ada yang nak menyumbang bab lain masyarakat dan sebagainya. Kita amat banyak benda yang perlu disumbang. So masing-masing sepatutnya ada vision. Aku sepatutnya dia apa kan, secara basic dan secara teknikal. Dan seterusnya kalau kita dah kata nak ke situ, so ada proses dia. So commit to the process. Setiap benda ada proses dan komitmen kepada proses tu yang akan menjadi satu benda yang menentukan sama ada berjaya atau tidak sampai ke hujung Tak tahulah di sekarang kita ni adakah yang masuk contohnya benda-benda yang spesifik macam debat ke, tak tahu kalau ada ahli sukan ke dia nak ni. Tapi maknanya setiap benda tu ada proses daripada kita masih bercita-cita kepada sampai kita di level yang tertentu mencapai something dan kita di kualiti yang berbeza. So sama juga dalam konteks yang kita sebut tadi. Dia bukan benda teori, dia ada proses yang panjang untuk mencapai end result yang kita nak. So kita nak jadi khalifah jenis apa, menyelesaikan apa, so ada proses untuk mampu sampai ke situ insya-Allah. So tiga benda maknanya tu tugas kita dan kita apa yang kita nak tu, dan sampai dia ada vision, itu yang aku nak, dan kita akan provide proses dia ataupun proses dia perlu dilakukan, dia akan commit dengan proses itu dalam konteks melihat apakah yang menentukan kejayaan apa yang kita buat dan kat sini ni kita dah bincang dalam skop itu skop transition dan transition besar kita ni daripada sekolah ke IPT with the mind that IPT tu untuk prepare pula ke medan sebenar. Kalau kita lupa yang bab tu, mungkin dia jadi macam setengah benda tu kita tak rasa dia berjaya atau gagal sangat sebab kita tak perasan impact lepas tu apa. Tapi secara umum
ada beberapa benda lah yang nak boleh terfikir. Satu, sekiranya kita dapat menghasilkan dia dah berniat oh dia dah faham dan dia berniat, oh aku nak buat benda tu, aku nak capai benda tu, itu success factor yang penting. Kalau memang dia tak ada niat pun, lagi susah nak dibayangkan benda tu boleh berjaya in the first place. So dia kena, kalau kita cakap LKD ke apa, maknanya by the end of that, paling kurang dia dah berniat something yang dia nak capai, dia nak buat. Dan kita kena facilitate benda tu, insyaAllah. Kedua, another ni ialah setengah-setengah tu anda perasan niat tu ada, tapi for whatever reason dia tak diconditionkan untuk mampu join sistem DIPT. Now, kalau orang tanya kenapa penting sangat join sistem DIPT, tak boleh ke? So kat situ yang kita kena faham, sebab IPT tu pula satu fasa untuk prepare kita untuk ke medan yang sebenar. So bila miss out dekat IPT tu, maknanya kita tak properly melalui sistem DIPT, dia mengefek apa yang kita harapkan lepas dia grad daripada IPT tu, which is sangat sayang. Kadang-kadang banyak potensi yang tidak realised, tidak menjadi reality bila dia tak ready untuk fit in dengan sistem IPT. Sebab ada kita ni mungkin dah realise sebenarnya kan, maksudnya macam mana, realiti sekolah dengan realiti IPT ni amat berbeza from many aspect lah kan. Kalau kita maknanya tak properly plan mindset dan sebagainya, mungkin benda tu problem. Dan ketiga, isu motivasi lah. Saya tak tahu nak wordkan apa, tetapi motivasi ni satu benda yang macam kadang-kadang ada orang tu bukan dia tak ada niat, tapi bila benda tu mencabar, dia tak cukup, motivasi dia tak cukup untuk push dia untuk continue on. So sebab itu another dimension. Kita tak dapat nafikan alam IPT ni bagi kebanyakan orang jauh lebih mencabar daripada alam sekolah lah. So dia datang dengan itu. So how to still balance, how to balance atau mampu untuk mampu. Ataupun ni on the other hand, benda yang similar, tapi kalau kita tengok on the other side, apakah possible failure factor? Apa yang menggagalkan sebenarnya? Sebab bila kita cakap pasal LKD ni, saya rasa orang yang datang ni dah memang a certain quality kan. Kita bukan cakap pasal orang kita start from zero. Biasanya yang sampai ke situ dia dah agak tertapis. Allah alam level tapisan dia, tapi dah agak tertapis. Dekat situ yang dia jadi macam amat sayang bila kita perasan dulu nampak macam potensi, tapi kenapa hilang potensinya kan. So ada benda-benda yang kita nak realise. Satu, kalau memang dia tak ada niat pun, potensi dia ada macam-macam, cikgu pun nampak bagus semua tu, tapi dia tak ada niat, memang dia tak ada niat untuk continue. Sama dia rasa tak perlu, ataupun rasa tak penting kan, ataupun rasa saya dah graduate usrah kan. Contohnya kalau cakap pasal usrah, ataupun apa-apa kan, saya dah buat dah semua tu kan, tak ada benda lagi nak continue. So okay. Itu satu. Yang kenapa kita kena realise benda ni, sebab sekiranya kita detect, oh dia ni tak ada niat pun, lepas ni bila kita sembang-sembang tu kan, macam saya sebenarnya dah muak dah dengan benda ni kan. So itu satu benda yang kita perlu aware. Oh itu satu faktor yang boleh menggagalkan apa yang kita nak capai. So kita patut aware dan patut cuba buat something lah. Kedua, isu tak ready tadi. Hanya sama ada tak ready untuk sistem, ataupun nak sendiri-sendiri, ataupun tak tahulah apa faktor-faktor yang menyebabkan. Sebab setengah-setengah di IPT tu kita akan deal dengan senior kan, contohnya, tapi kat sekolah kadang-kadang realiti dia berbeza, dia deal dengan cikgu. Tak tahulah apa benda, kadang-kadang benda teknikal, kadang-kadang benda mindset dan sebagainya yang menyebabkan seseorang tu dia tak ready untuk join sistem di IPT, ataupun dia rasa dia nak buat sendiri je semua benda. Dan anda pernah menghadapi benda ni, maknanya bila dia bagus dia nak berdakwah apa semua tu, tapi dia nak buat seorang-seorang je. So from the perspective of baguslah dia berdakwah kan, tetapi kita orang yang lama dah tengok benda ni, kita tahu dia akan miss out banyak benda bila dia grad. By the time dia grad, kalau ikut potensi awal dia sebenarnya boleh jadi someone yang boleh contribute jauh lebih besar. Tapi unfortunately, kerana apa yang berlaku di IPT, potensi itu tak dapat dipenuhi. Itu sayang, itu amat sayang. Dan yang ketiga, bukan tak nak, tapi bila sibuk study, rasa heavy semua tu, so itu juga satu realiti yang banyak berlaku. So macam mana kita nak readykan dia supaya benda ni nak tak nak memang akan jadi begitu kan. Mana ada tempat study yang tak sibuk? Ada ke? Rasa memang study, kita akan sibuk lah kan, sibuk dengan study, akan rasa heavy.
Tambah lagi kalau tengok orang lain kan, kenapa dia tu boleh lepak waktu weekend, aku ni. So mindset tu dia jadi macam, kalau tak ada motivasi, kalau tak sedar kenapa apa semua tu, memang susah. Dia akan jadi tak mampu nak sustain. So ini kita kena sedar faktor-faktor yang boleh membantu dan faktor-faktor yang boleh menggagalkan. So bila kita detect benda ni, so what should we do? Dan sebagai FSC kita kena boleh, sebab benda ni nak detect kena sembang kan. Dan bila sembang, kalau dia menggambarkan benda tu, macam mana nak buat? So itu part of benda-benda kita realise, FSC kena aware benda-benda ni juga kan. So that's where kenapa anda kaitkan dengan benda besar awal tadi. Kalau kita kata kita function untuk fulfill kita punya fungsi dalam benda yang tadi tu, dia bukan hanya bukan function kita masa sesi LDK tu juga. Contohnya gitu kan. Tak, kita ada fungsi yang lebih besar dari situ, sebab ni part of tugas khalifah kita dan kita nak menghasilkan impact yang real, yang tu kan. So begitu. Now, dalam sesi yang kita buat, ni nak memberi lebih teknikal, boleh dibincangkan sebab ni from anda punya experience dan opinion. So kalau antum rasa berbeza, especially orang yang melalui proses tu sendiri, kita akan ada sesi yang bersifat, ni biasanya muwajih ataupun penyampai lah, sesi mendengar begitu, dan kita juga ada sesi-sesi yang bersama dengan FSC ni, generally speaking. Dan sebenarnya bersama dengan FSC ni lebih umum lah, maknanya bukan boleh gambarkan LDK itu dan juga waktu-waktu lain kan, kadang-kadang makan dan kumpulan ke apa, semua bersama dengan FSC contohnya. So dia ada dua nature ini secara umum. Now dalam any particular topic any particular topic ke, any particular aspect ke, sisi ke dan sebagainya, kadang-kadang ada yang macam dia bersemangat dia dapat daripada muwajih tu, wah kan, bagusnya sebagainya. Tiba-tiba lepas habis tu, bila sembang dengan FSC, dia terbalik dia macam, alah kau orang ni, dia cakap je gitu, sebenarnya FPT ni boleh je kau tak nak usaha. Contohlah, tak tahu apa yang FSC tu pergi cakap kan. Dia dan benda tu kesan dia amat besar dalam konteks sebab benda yang dia dengar tadi tu secara teori walaupun nampak hebat dan sebagainya, tapi bila dah dengar dari orang sendiri, mungkin dia masih FPT ataupun lepas FPT, dia bagi gambaran yang totally berbeza. Cerita-cerita tu boleh hilang ataupun dia boleh macam sembang je tu punya kan. So yang kita nak yang sebaliknya lah, maksudnya kalau dapat dia muwajih tu mantap dan daripada FSC memantapkan lagi keinginan dia, kefahaman dia dan sebagainya. Dan satu lagi, walaupun kita tak ambil contoh lah muwajih dia pula cerita, alah sebenarnya korang ni biasanya tu kan, tapi kalaupun orang yang dapat dari sesi dengan muwajih tu separuh je kan, hatinya separuh je, masih berbolak-balik macam je ke, sebenarnya FSC boleh main peranan untuk meng-establish benda tu sebab dia real dia macam bolehnya apa pula macam, tapi tak berkat ke bang, boleh lah kita manage, maknanya dia boleh dikukuhkan oleh FSC. So bila kita realise benda ni, peranan FSC tu sebenarnya amat besar dan masa zaman ana beberapa kali turun LKD masa awal dulu pun, anda tak tahu batch mana kalau siapa yang ada batch tu yang masa anda datang dengan Ahli Aziz, sebab dia bukan muslih tapi dia ada share pasal pengalaman sebagai seorang bukan muslih. Ada benda yang kita observe yang bersifat begitulah, bersifat dua-dua sisi. Satu macam FSC tu yang berperanan penting memastikan tercapai benda tu. Ada juga yang terbalik kan, yang macam menggagalkan benda tu kan. So ini satu sisi sekiranya dia menjadi dan antum ada peranan besar di situ, antum kena faham maknanya saham dia pun besar insya-Allah. So bukankah itu yang kita nak? Itu satu sisi. Satu sisi lagi, bila kita cakap pasal, bila dia sampaikan begini, dia mainly macam datang dalam bersifat teori. Dia datang teori. Dan bila dengan kita tu, dia lebih bersifat real. Tapi anda letak tanda soal tu sebab betul ke real? Now, sekiranya kita bayangkan kita punya interaksi dengan dia tu mainly dalam LKD, latihan dan kumpulan tu kan, LDK, word ni dah confuse lah, LDK dan kumpulan. Anda rasa dia tak real sangat sebab dia masih formal setting dan macam kadang-kadang FSC tu pun dia ikut template apa yang nak bincang tetapi anda rasa yang amat real tu yang bila sembang time makan tu contohnya, itu yang amat real so macam kalau masa tu macam masih sembang benda yang sama ataupun macam kau rasa macam ni tadi dan sebagainya, that is where the real thing, macam kita absorb benda tu sebagai real macam itu pengalaman real. So just nak bagi realize, maksudnya peranan as a package, peranan di waktu-waktu itu tu yang amat menatijahkan syuur dia, perasaan dia, mindset dia dan sebagainya. So
Itu peranan antum lah, itu peranan antum. Of course sebenarnya ada juga, kalau biasanya tak sempat lah, tapi ada juga muajih yang sempat lah bermakan sama apa semua tu kan. Lepas tu bersembang, maknanya itu dia agak real lah, maksudnya bersembang pengalaman yang real dan sebagainya. Tetapi for the most part biasanya versi yang ada opportunity tu dan ada tanggungjawab itu. Now, as a motivation, semua family dengan hadis ni, satu hadis yang dipetik, man sanna sunatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruha wa mislu ujurihim min ghairi an yang kusa min ujurihim syai'a. Dan sebaliknya, dia agak similar, tapi yang second part tu ialah sunatan sayyi'ah. So siapa yang memulakan sunnah yang baik dan diamalkan, maksudnya orang lain mengamalkan benda tu lepas tu, basically akan diganjari dengan ganjaran yang sama tanpa mengurangkan ganjaran orang-orang tu kan. Rasa hadis ni amat familiar, amat famous. Dan of course disambung sebenarnya, siapa yang memulakan sunnah yang buruk dan diikuti pula, so sama jugalah dapat dosa yang sama tanpa mengurangkan dosa orang tu. Na'udzubillah. So harapnya kita benda ni agak clear lah. Maksudnya kita sebagai faisi, kalau kita dapat mengkultivate benda yang baik dan dia terus mengamalkan benda tu, pahala tu amat-amat besar tanpa mengurangkan pahala dia. Jangan pula kita jadi yang warna merah tu kan. Kau nak tahu tak cara nak fly KD ni malam-malam? Tak tahu apa yang ada faisi yang buat perangai macam tu. Dah pula kan. So jangan buat benda macam tu kan. Sebab kadang-kadang kat sekolah pun ada kan, sini-sini yang ajar benda yang merepek ni kan. So kita tak nak ambil saham yang itu. Kita nak ambil saham-saham yang baik, insyaAllah. Lagi banyak kita tabur, lagi banyak dia ikut, insyaAllah, tanpa mengurang pahala dia pun kita akan dapat ganjaran yang sama, insyaAllah. So apatah lagi bila kita sunnah, sebab dia kata dia akan dapat pahala yang sama kan. So maknanya kalau kita bina dalam diri dia tu amal yang lebih besar, kita pun dapat lagi besar, tak betul? So macam apatah lagi macam kalau kita sampai dia fulfill semua tugas khalifah dia contohnya, itu bukan calangan besar. So sepatutnya kita akan nampak juga, lagi ramai yang kita didik, lagi ramai yang buat benda yang besar, lagi banyaklah besar yang kita dapat secara pulangan. So dia amat lumayan sebenarnya kalau kita buat betul-betul, insya-Allah. So be a real example lah, a real example. Orang boleh nampak real dan fake. Fake apa? Fake ni apa? Tiruan, bukan tiruan. Apa ni kan? Palsu kan. Sembang lebih kan, tapi perangai lain. Now, towards the ni dah kita masuk towards the end. Kita akan masuk aspek-aspek yang bersifat praktikal sedikit. So okay, so itu kefahamannya, mindsetnya. So apa benda-benda yang mungkin kita patut consider sebagai faisi melihat ke depan ya. Satu, kena buat ready lah untuk berdampingan. Berdampingan. Ada typo kat situ, berdampingan dengan adik-adik. Kalau kita hanya bersama dengan dia masa LDK, tapi waktu lain kita duduk main handphone kita kat ceruk sana, tak tahulah apa yang kita buat, ataupun kita sama-sama kita jangan sama-sama dia orang, maknanya kita miss the opportunity lah sebenarnya untuk memberi kesan tu kepada mereka. So ni kena keep in mind, macam okay, on one hand ini tanggungjawab, on the other hand ini juga peluang. So ready dari awal, macam kita memang nak bersama dengan dia orang sebanyak mungkin, seboleh mungkin dengan dia orang, sembang apa semua tu, supaya kita dapat impact yang lebih optimum dengan dia orang. So itu satu. Kalau tak ada cerita-cerita begini, kadang-kadang kita tak rasa miss out pun, atau rasa bersalah pun. Macam waktu yang ada tu sebenarnya kita duduk handphone kita je, duduk dalam bilik kita, bilik faisi contohnya kan. So missing out on the opportunity. Apatah lagi dalam konteks kalau kita kata kita ada tugas yang kita sedang buat sebagai faisi. Kedua, kongsi pengalaman dengan generasi seterusnya. So lagi banyak pengalaman yang kita ada, lagi banyaklah sebenarnya kita boleh kongsi sebenarnya kan. Dan kenapa nak highlight pasal pengalaman ni, sebab teori-teori tu rasanya muajih cerita banyak dah, tapi yang membuatkan benda tu jadi rasa real ialah pengalaman. Kan maksudnya, oh macam tu yang buat. Sebab cakap mesti boleh buat lah, tapi macam mana kau buat oh yang ni abang ni ada kat IPT ni, macam tu dia buat. Dan benda tu akan jadi lebih real dan lebih nampak realistik kan. Oh boleh punya kan. Boleh kan. Sebab apatah lagi kalau yang muslih yang selama muslih ni, macam kita tak terdedah dengan dealing dengan orang lain kan, orang karakter lain. Kita dalam sekolah tu semua orang macam tu je contohnya lah. So dia tak terbayang boleh ke kan. So tu contoh-contoh yang boleh men-trigger macam rasa realistik, rasa boleh, rasa dan sebagainya. Tertanam cita-cita untuk buat juga.
Satu sisi lagi ialah share the vision, not just share the burden. Contohnya apa okey, nanti harapnya korang ni ke depan ni korang pula juga kena jadi faci takkan kita orang je kan. Contohnya gitu. Itu sepatutnya berlaku penurunan tu, tapi bila anda sebut share the vision bukan burden tu, maknanya kita, setengah orang tu cara dia share tu memang nampak kerja je. Kita orang dah penat dah buat kerja ni. Korang pula itu memang tu share the burden lah. Dia sepatutnya share the vision tu kan. Apa yang kita dapat dari sini, apa ini, dan harapnya dia pun wah bestnya nak buat juga kan. Itu macam share the vision itu penting sebab setengah-setengah tu tak tahulah dalam berorganisasi, kalau yang tahu-tahu KPI je, itu memang share the burden kan. KPI korang tau. So okey lah kan. Dia rasa dia lain dengan macam ini vision kita bersama, dan sampai dia memang rasa kan, ganjaran dia macam ni, pulangan dia macam ni, kau dapat macam ni dan sebagainya. Dari segi feeling dulu ada talk share daripada Mesir ni lah, Mesir ke Arab tak ingat, tapi di situ lah kan. Masa dia datang Malaysia, masa kita ni zaman kita masa student, dia pernah buat satu analogi lah. Dia kata macam dia bawa satu dulang, lepas tu dia letak satu cawan kat tengah tu, lepas tu dia tuang air sampai melimpah air tu dan turun ke dulang Dia kata ni korang, ni orang keliling korang kamu hanya boleh membasahi orang kalau kamu terpenuh melimpah. Faham ke analogi tu? Maknanya kalau kita punya perasaan tu separuh perasaan je, susah orang lain nak terasa apa-apa. Memang tak terasa lah sebab dia tak melimpah. So kalau kita tu passion memang sampai melimpah, baru orang akan terasa boleh tumpang dia pun jadi semangat So biasa kita kalau kita bersama dengan orang macam tu, kita boleh rasa kan, maknanya sebabkan dia semangat sampai melimpah-limpah tu, kita pun semangat sekali. Tapi kalau dia semangat separuh je, kita pun hamba je kan. So sama juga kita dengan adik-adik tu kita pun tak passionate terhadap benda tu, kita pun rasa macam separuh dengan benda tu, susah kita rasa nak buat dia jadi boleh rasa apa-apa So first kita kena bagi kita ni melimpah lah kan. Macam mana nak trigger lagi kita sampai kita pun semangat, supaya semangat tu melimpah dia bukan boleh dipaksa begitu, dia kena tumpah, right? Dan of course bila kita sebut benda tu, kita sendiri first kita sendiri, dan baru kita akan limpahkan kepada dia kena ready lah untuk ditarbiah hingga mampu mewariskan dakwah. So bila kita ready untuk ditarbiah, kita pun passion dengan benda ni, InsyaAllah dia boleh dilimpahkan kepada dia orang. Tapi kalau kita pun sebenarnya aku tak nak sangat lah benda ni kan. Itu kita nak suruh dia orang jadi begitu, dia tak jadi dia tak natural dan dia tak akan jadi. So sebab tu kita masih ada masa untuk mengkondisikan diri kita supaya by the time bila kita jumpa adik-adik tu dah dalam keadaan yang kita dah membuat dan melimpah dan boleh dikongsikan mereka insyaAllah. Satu lagi fungsi yang rasa penting juga, sebab normal. Kalau kita dulu masa tu pun macam setiap benda kita dengar macam okey, teori nampak macam okey, tapi aku masih ragu-ragu. Contohnya lah dia macam nampak boleh dia macam mengganggu cita-cita aku je, atau tak tahu lah apa keraguan tu kan, ataupun boleh ke ataupun apa-apa concern So peranan faci kat sini quite interesting dalam konteks bagaimana kita menangani benda tu sebab benda ni biasanya satu macam mungkin susah nak dikata dalam oleh muajih kerana setting tu satu. Kedua sebab dia macam tak berapa personal kan. Dan kedua juga rasanya kita punya karakter kebanyakan orang kita ni jarang bincang benda ni dalam sesi begitu kan. Kalau ada soalan ke tak, dia tak tanya kan soalan-soalan begini. Tapi dalam sembang yang lebih kecil, sama ada dalam LDK ataupun masa sembang makan dan sebagainya, kadang-kadang benda ni baru timbul sebenarnya saya rasa macam okey, tapi tapi tu kan, tapi tu yang kita nak tahu, ada tapi tak, dan tapi tu apa, dan faci yang biasanya dalam keadaan yang paling ideal untuk mengetahui apakah dia punya tapi tu dan bagaimana nak tangani So itu juga peranan kita. So kita kena very open kepada menyebabkan dia mudah untuk keluarkan dia punya tapi tu dia punya concern sebab setengah orang tu awal-awal lagi astagfirullah korang ni iman tak kuat lah ni. So awal-awal lagi kita dah tutup, memang dia takkan cerita lah lepas kan. So itu kita macam mana kita nak open supaya kita faham dan kita tangani yang terbaik dan kemudiannya ialah kena juga sampai dia tahu actually apa nak buat apa nak buat secara yang agak teknikal kan. Kalau sampai IPT tu nak buat apa? Cari siapa nak contact siapa. Contohnya gitu kan. Siapa yang boleh dia contact dan apa ada so technically kan, sebab setengah orang tu niat tu ada tapi dia tak tahu nak buat apa kan, nak contact siapa apa, lalas tak tahu dah 2 semester tak ada apa-apa kan. So guide them to know what to do actually, dan hopefully kita dengan pengalaman kita masing-masing kita boleh guide lah benda ni insya-Allah kan.
So towards the end, kita sebenarnya nak mewariskan, so kita sendiri pun part of the chain, dan kita nak mereka pun bersama dengan part of chain itu. So yang towards the end ni, ini dah masuk kepada some of mind setting ataupun motivasi lah juga sikit kan. Satu surah yang ana rasa agak mengesani diri ana dalam aspek ini adalah surah ini. Surah yang amat pendek, surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dan kalau kita fokus ayat yang terakhir tu, basically nak fokus ayat yang terakhir tu, inna syani'aka huwal abtar. Just untuk reminder, rasa semua dah pernah dengar pada ni, tapi untuk reminder dan reinforcement lah. Antara asbab nuzul surah ni turun ialah bila orang musyrik mengata Nabi, basically kan, Batara Muhammad telah terputus. Sebab apa? Sebab dia kematian anak lelaki. Dan memang tak ada, maknanya tak ada kalau sampai sekarang pun tak ada yang akan cakap bin Muhammad. Takkan ada wujud, sebab anak Nabi Muhammad SAW yang hidup perempuan, dan of course cucu melalui anak perempuan tu akan bin yang suami lah kan. Contohnya bin Ali, kalau Ali, dan dia akan ikut itulah kan. Maknanya tak ada sampai bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So orang musyrik kata memang telah terputus lah legasi Muhammad, betul tak? From that perspective. Tetapi Allah menjawab, inna syani'aka huwal abtar. Dia orang itulah yang terputus kan? Kalau kita cakap inna syani'aka huwal abtar, kan? Dia orang tu yang terputus. So kalau kita faham ayat tu, strukturnya dan intonasi dia, macam Allah menegaskan dia orang yang terputus, bukan kau. Kalau kita dia punya mafhum begitu So dia timbul satu persoalan, macam mana Nabi tak terputus pula kan? Macam mana Nabi tak terputus sedangkan memang lineage dia tak adalah legacy tu kan. Tapi kita faham legacy yang Nabi SAW tinggalkan adalah legacy dakwah tu kan. Maknanya tak terputus sampai sekarang. So satu soalan, satu tadabbur untuk kita ialah, kita nak bagaimana kan? Adakah kita nak juga begitu kan, tidak terputus seperti mana Nabi SAW, para sahabat yang awal tu, mereka membina orang sampai hari ini terus berterusan regardless of, sebab ayat tu menggambarkan regardless of kita ada anak kandung atau tidak, semua orang ada opportunity yang sama untuk memilih sama ada dia nak terputus atau tidak. Dan sebab kalau ayat ni pun menyebabkan anda rasa siapa yang bawa usrah contohnya, dia akan tak puas hati dalam konteks nak cuba nak improve lah. Kalau anak usrah dia semua mandul, waktu kasar sikit, macam dia macam dia mati kat situ kan. Semua lepas tu semua tak ada bawa siapa-siapa, tak bina orang Sebab maknanya aku terputus lah, aku mati kat kau orang ni kan. So dia kena ada cita-cita supaya semua orang yang kita bina tahu nak bina orang lagi, yang tahu nak bina orang, so dia tidak akan terputus. Dan Nabi SAW bina para sahabat yang begitu kan. Nabi sahabat tahu, bukan tahu nak buat kerja dia orang, tapi tahu nak bina generasi dan generasi. So bila cakap macam tu, dalam konteks yang biasanya dalam konteks yang amat direct ialah menjadi murabbi, budak usrah dan sebagainya. Tapi kalau jadi indirect tu, jadi muajir, jadi fasi dan sebagainya, sebab kita ada kesan juga kepada orang, dan insyaAllah saham kita akan berterusan kalau kesan tu ada. So dalam opportunity, sebab kalau anda rasa dalam wallahualam dalam segi implementation sebab yang anda pernah dengar join LKD dulu, sebab fizikal dia memang interaksi tu berpanjangan so peluang tu banyak sebenarnya, cuma tinggal ambil tak ambil. Kalau online ni mungkin agak mencabar lah, tetapi bolehlah diusahakan untuk disusun supaya interaksi tu banyak dan kita boleh impact tu lebih banyak So kena ada cita-cita lah kan. Aku peluang ni dah ada, aku nak orang yang adik-adik yang aku berinteraksi tu, dia bawa saham aku dan dia tahu nak passing over supaya saham kita tak terputus Amat rugi sebenarnya. Kita dah ada channel-channel yang ada, tapi kita ni terputus tak ada siapa pun yang membawa saham kita dan passing over So itu satu motivasi juga. Now in the end, biasa orang cakap Allah tak tengok hasil, Allah tengok usaha. Betul. Dan disebabkan itu kita jaga usaha kita kan. Maksudnya ayat bila Allah tengok usaha tu, Allah tengoklah usaha tu apa dan bagaimana. Dia bukan Allah tengok as long as buat something. Sebab setengah orang kita cakap macam tu, Allah tengok usaha, tapi mafhum dia soalannya macam as long aku buat something okey lah kan. Tak, Allah tengok usaha tu kan. Maksudnya sebab tu Nabi Muhammad SAW punya usaha tu tip top dan semua para Nabi pun begitu sebab Allah tengok, maknanya Allah tengok apa word apa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tu kan. Amala tu usaha, tapi Allah nak tengok ahsan tu, ahsan
Bukan sekadar ada amal, tapi ahsan. So sebab tu kita jaga, kita nak faham macam mana yang terbaik dan sebagainya, sebab Allah tengok. Sebab Allah tengok kita nak buat yang terbaik, insya-Allah. Sebab tu kita amat jaga diri kita, dan kita amat jagalah adik-adik kita yang kita jadi face untuk dia orang kan. So to tie up balik dengan benda yang pertama sekali yang Ana sebut, at the end of the day, your life, your choice. Ni hidup kita masing-masing, kita pilih apa yang nak. Poin besar di kat situ ialah kita nak pilih kebahagiaan yang kekal abadi ke, ataupun na'udzubillah menyesal kekal abadi, na'udzubillah kan. So kita yang decide, dan kita buat yang apa yang based on kita decide lah. Hopefully kita memang amat mengharapkan kita kekal abadi, bahagia dan berjaya. Sebab tu kita decide semua decision yang terbaik yang kita boleh buat sepanjang kita ada ni lah, termasuk dalam program dengan bahagian kita nak prepare, macam mana kita nak interaksi dan sebagainya. Of course bila kita, tapi macam makin bincang makin mencabar je, of course dia tidak dinafikan, tetapi at the end of the day, Jannatul Firdaus is worth fighting for. Wallahu alam. So slide anda sampai di situ. So kalau ada perbincangan, persoalan di masa yang berbaki ni, tafadhal, anda kembalikan kepada MC. Kalau wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih. Syukran jazilan ucapkan kepada Dr. Saifuddin. So, InsyaAllah anda buka kepada soalan. Kalau ada siapa yang nak membukakan soalan, anda buka untuk semua. Untuk inilah, akhwat yang nak bertanyakan soalan, boleh tulis di ruangan komen, ataupun boleh terus direct dari mikrofon dan sebagainya. Silakan. Okay. Doktor, ada satu soalan daripada Ukhti Nuha. Soalannya adalah, apa contoh banyak benda yang miss out if bergerak secara sendiri berbanding dengan jama'i? Sebenarnya yang doktor katakan tadi kan, ada yang buat sendiri, ada yang buat gerak jama'i. Kadang ada juga yang berjaya sampai jadi influencer dalam masyarakat. Macam sekarang kan ada TikToknya dan sebagainya, Instagram. What if sebahagian yang orang gunakan alasan ni untuk dakwah secara sendiri? Cuba nak jawab soalan ni. Okay, insyaAllah. Interesting soalan ni. Now, anda teringat ada seorang ukhti di UIA dulu, berapa tahun dulu tau. Sebab bila sebut ni, anda teringat cerita tu lah. Maksudnya ketika tu dia jenis seorang yang amat hebat lah dalam bab mampu untuk buat projek-projek masyarakat projek-projek yang even to the international level. Dia buat projek di Bangladesh ke, anda tak ingat. So masa nak jumpa dia, sebab anda nak faham dia punya perspektif. Anda tanya apa cita-cita dia dan sebagainya. So bila dia cakap lah, maknanya dia ada benda yang dia nak ubah dalam komuniti dia, apa semua. Soalan Ana ni dalam konteks yang anda bicara dengan dia, sebab dia memang potensi yang tinggi dan dia boleh buat actually real on the ground project untuk mengubah masyarakat. Yang anda rasa jarang student IPT, tak ramai lah yang sampai level tu. So anda kata bercita-cita, dia ceritalah benda-benda tu lepas grad apa dia nak buat. Soalan Ana sejak jujur pada dia lah, tak rasa kecil ke cita-cita awak ni? Siapa boleh faham? Walaupun anda rasa macam ramai orang kalau di IPT benda tu dah cukup besar, tapi anda rasa pada potensi dia, bukankah dia sepatutnya nak kesan dia kepada satu dunia? Faham ke? Dan in that aspect tu yang akan dia jadi macam dia akan miss out kalau bersendirian berbanding amal jama'i. Dari segi impact satu, dari segi pahala jugalah. Maksudnya sebab kita impact tu bukan hanya dunia ni kan, bukan hanya nak tinggalkan nama, tapi kita nak dapat hasil daripada itu. Sebab kalau kita part of something yang bigger, dan maknanya secara kolektif dan berjama'i, biasanya boleh dia buat benda yang lebih besar, dan benda tu part and parcel of sama-sama kita dapatlah benda tu kan. Itu satu sisi satu sisi especially bagi orang-orang yang memang level itu. Kedua pula, sisi yang lain kalau soalan begini ialah kenapa anda suka tanya, kenapa awak buat apa yang awak buat what untuk apa? Contohnya sebab kalau sebelum amal jama'i pun ada soalan yang lebih basic kan. Nak berdakwah ni kena ikut surah ke? Ada yang tanya macam itu kan, which is valid juga. Macam betul kalau anda jawab macam first dia balik, awak berdakwah untuk apa Kalau berdakwah untuk sebar kebaikan, apa-apa semua tu, betul. Yang tu tak payah ikut surah langsung, boleh buat. Semua orang boleh buat dan semua orang patut buat.
Usrah apa semua ni datang kerana kita bincang tadi tu. Ustazah tu rahmatan lil alamin, apa semua tu dia impossible boleh buat dalam kapasiti tu. So kalau mission dakwah kita ialah untuk sebar kebaikan, nak suruh orang sebarkan salam, nak suruh senyum, nak suruh solat 5 waktu, apa semua tu, memang dia boleh buat dalam kapasiti sendiri sebenarnya. Tetapi bila kita cakap yang target kita based on apa yang kita faham daripada Quran, Sunnah dan Sirah itu, macam kita cakap tadi, apakah macam mana kita nak faham benchmark Nabi SAW, tugas dia selesai, tugas rahmatan lil alamin itu selesai. Kerana itu kalau kita meyakini itulah benchmark dia, benda tu impossible boleh buat dalam kapasiti personal. Benda tu dia memang amal jama'i, sebab key requisite dia memang amal jama'i. Macam kita cakap pasal orang di belakang Al-Fatih, orang di belakang Salim bin Al-Alibi, kenapa dia dekat situ ialah kerana amal jama'i itulah. Dia imamnya Al-Fatih dan dia jadi tenteranya untuk membantu misi itu kan. So begitu. So Panana, sebab tu dia tapi benda ni, soalan ni dia tak boleh dijawab kalau orang tu tak ada foundation itu macam tiba-tiba je apa benda tu kan, dia tak boleh masuk sebab tu dia kena start from the beginning. Islam nak kita buat apa sebenarnya? Bagi orang yang meyakini kena dakwah, dan dakwah tu dalam mafhum itu pula kan, khalifah tu benchmark dia apa semua tu, dia jadi macam kita tak dapat lari daripada amal jama'i. Now, aspek teknikal pula aspek teknikal bergerak bersama amal jama'i dengan macam contohnya dia influencer ke apa ni, dia bukan menculik eksklusif, betul tak? Faham ke menculik eksklusif? Dia bukan maksudnya wujud secara terpisah. Maksudnya bergerak secara berjamaah, bersama amal jama'i, dengan menjadi benda tu, ramai yang buat benda tu serentak pun. Dan apatah lagi kalau benda tu dalam konteks memang dalam perancangan amal jama'i lah kan. So contoh kalau orang nak membawa contoh sebab tu ini dia jadi macam agak akademik, macam kata macam kalau dia buat contoh-contoh tu, dia bukan contoh yang valid untuk counter amal jama'i kot. Faham ke? Sebab macam beramal jama'i pun boleh buat benda tu. So dan kebanyakan contoh pun begitu kan. Dia tak ada contoh, adakah contoh yang dia akan lebih berjaya kalau tak beramal jama'i? Adakah? Mungkin exception, ada exception yang tertentu. Dia berlaku kepada orang-orang yang macam kalau kat Malaysia ni level Dr. Mazhar ke, maksudnya any visual affiliation kadang-kadang menyebabkan dia tak boleh masuk golongan yang lain contohnya. So disebabkan itu macam kalau macam even Yusof Qaradawi kan contohnya, maknanya kalau ada direct affiliation tu macam, dan golongan yang grup lain macam jadi susah nak terima. Tetapi itu bukan tapi even itu pun dia bukan isu actual beramal jama'i, dia actually isu secara public dia dikaitkan dengan mana-mana jemaah tak. Sebab kadang-kadang macam kalau kita cakap Yusof Qaradawi atau figure-figure yang selevel itu kadang-kadang di belakang sebenarnya dia part of kerja berjemaah, tetapi strateginya untuk dia tidak dilihat begitu. Faham ke? Dia tidak dilihat sebagai part ataupun anggota so tu dah agak detail lah. Wallahualam. Tapi balik soalan ni, what if sebahagian orang guna alasan, okey, kalau guna alasan, ana rasa ana malah nak jawab melayan alasan. Ni anak lah, ana bukan suruh antum ikut tu. Sebab ana rasa isu dia bukan nak menjawab orang isu dia ialah dia yakin apa. Padahal apakah yang dia yakini? Kalau dia meyakini bahawa cukup untuk dia berdakwah secara maknanya menyebarkan kebaikan apa semua tu, dan memang tidak ada reason tidak ada reason untuk enforce amal jama'i kepada dia. Tidak ada reason tu bukan jangan, tapi maksudnya dia tak ada alasan yang valid untuk kata kena. Tetapi sebab tu dia jadi macam okey, dan kita kena bincang benda basic lah. Adakah Nabi SAW dakwahnya hanya untuk itu, ataupun dia ada untuk establish benda yang lebih besar kan? Dan bila kita kata untuk establish yang besar, awak nak ikut juga tak yang tu? Kalau nak ikut yang tu, dia jadi macam kita tak dapat lari dan tak ada orang boleh buat seorang atas kapasiti individu. Even berjamaah, kita cakap tadi beramai-ramai dengan berjamaah berbeza kan. So beramai-ramai pun tak boleh buat benda tu. Dia berjamaah itu maksudnya dia ada disiplin dia, macam solat berjamaah lah, baru boleh tercapai benda tu
So sebab tu dia jadi macam padana. Kalau ada orang yang rasa begitu, first kita kena diagnose dia di mana, apa keyakinan dia, dan kita go from there. Kita bukan just nak menang argument ataupun nak melawan balas argument. Kita nak tahu, sebab purpose kita ialah kita nak bawa dia kepada kefahaman yang menyebabkan naturally dia akan fikir begitu. So kalau macam apa kadang-kadang ada setengah benda tu tak perlu bincang tau. Macam contohnya kalau orang tu dia berdakwah kerana dia concernkan orang, contoh kalau dia concern orang, dan concern dia tu amat pure dan sehingga dia concern semua orang. Boleh faham ke? Orang yang concern semua orang. So dia akan naturally sampai ke level yang dia akan start, nak tak nak, either dia akan collect, dia akan gather orang, ataupun dia akan establish dan mengajak orang untuk bersama dia atau mana. Tapi akhirnya dia akan beramal jamaah juga, sebab that's the only way untuk mencapai menyelesaikan concern dia. Kalau dia concern semua orang. Kalau contohnya saya hanya concern kepada masyarakat Gombak, orang lain yang susah yang sama tempat lain saya tak kisah, so boleh je buat seorang kan. Tapi kalau dia concern juga, mustahil dia akan boleh tidur malam until dia settle benda tu. Dia akan akhirnya beramal jamaah juga, sebab that's the only way untuk menyettlekan benda tu kan. Sebab tu dia bermula dengan benda yang basic tu. Kita buat ni untuk apa? Untuk capai apa? Just nak buat kerja ke? Or nak capai impact kepada dunia macam mana? Wallahualam. Saya tak tahu menjawab ke tidak, tapi that's how I feel about that. Wallahualam. Baik, terima kasih Doktor atas cerahan yang diberikan sebentar tadi. Saya rasa menjawablah persoalan yang menjawab persoalan yang diberikan oleh Ukhti Nuha sebentar tadi. Baik, insyaAllah Ana rasa sekarang pun dah 10.33. Mungkin kita boleh tutup di sini sahaja kot. Mungkin Ana bagi sepatah dua kata kepada Doktor untuk bagi kesimpulan secara overall lah untuk tajuk kita pada malam. Terima kasih. Kesimpulan rumusan. Okay, insyaAllah, bismillah. Secara apa yang dah Ana bincangkan tadi, kita bermula dengan foundation in the first place, kenapa kita buat semua benda ni. Dan dari situ kita pergi sampai kepada yang agak spesifik kepada fungsi kita sebagai fungsi kepada adik-adik. Of course, yang portion yang separuh yang awal tu akan terpakai kepada semua benda yang kita buat lah. Kita sebagai student, kita memilih bidang ke, kita memilih pasangan hidup ke, kita buat, maknanya dia still kita kena tanya balik, adakah dia membantu apa yang kita nak capai tadi kan. Adakah lepas ni nak jadi fasil lagi ke tak, ataupun di IPT kita akan berperanan macam mana, kalau di medan kita buat apa. All those things akan kena tanya balik, adakah dia membantu aku untuk menghilangkan segala penyesalan yang mungkin berlaku. So bila kita sentiasa dalam mood yang begitu, kita akan sentiasa buat yang terbaik. InsyaAllah kita akan memastikan ahsanul amala sebaik mungkin, termasuk dalam yang kita buat ini. So bagi orang yang ada idea, contohnya macam mana nak bagi jadi lebih baik, contohnya tak tahulah lepas ni anda pun itu anda tanya juga, adakah jadi fizikal ke online, sebab kadang-kadang bila online ada benda-benda keterbatasan tertentu. Tapi siapa yang ada idea yang rasa macam kalau kita buat macam ni impact dia lebih dan sebagainya, bila kita kerja ahsanul amala tu, jangan kedekut idea dan sebagainya lah. Hanya kita akan sentiasa termotivasi untuk make sure dia jadi yang, kita bukan nak lepas tanggungjawab je, habis program habis, tapi kita nak kesan dia yang terbaik insyaAllah, dan itu akan balik kepada kita di akhirat nanti insyaAllah. Itu yang berbaloi lah, berbaloi. Wallahualam, itu pesanan terakhir. Wallahualam.